Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung bab 4 matematik tingkatan 1 iaitu kadar, nisbah kadar dan kadaran. Okay, sekarang kita pergi ke subtopik dia, kadar. Apakah hubungan antara nisbah dan kadar? Awak selalu dengar tak perkataan kadar? Okey. Sekarang kadar ni dia melibatkan kes nisbah yang berbeza kuantiti. Berbeza unit kuantiti pula. Dua kuantiti yang berbeza unit. Kita panggil kadar. Contoh awak biasa dengar tak? Kalau dekat signboard kat tepi jalan tu 80 km per jam. Apa maksud dia? 80 km per jam. Nampak? So, unit dia lain kan? Satu unit kilometer, satu lagi unit jam. Jadi, kuantiti yang terlibat, kilometer ni adalah jarak. Jam ni adalah masa. So, dua-dua lain. Selalu kalau nisbah 80 km 8 km kepada 2 km. Jadi 8 kepada 2 ataupun 8 km kepada 20 cm. Kita tak boleh ni, kita ubahkan jadi 8000 cm kepada 20 cm. So unit dah sama, 8000 kepada 20. Yang ni kuantiti dia sama, dia adalah jarak. Dua-dua jarak. Okey, sekarang yang ni nisbah. Ini kita panggil nisbah. Tapi bila ada kuantiti berbeza, jarak dan masa, yang tu kita panggil kadar. Okey, kita tengok aktiviti penerokaan 1. Kita tengok ya. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Bermaksud 24 cm 4 bulan. Okey, so dia punya kuantiti yang terlibat adalah jarak, panjang jarak pula. Panjang dan masa. Bulan tu masa lah kan. Okey, so unit ukuran cm dan bulan. Nampak? Okey, jisim yang seterusnya. Jisim bayi bertambah 1 kilogram dalam tempoh 60 hari. So 1.3 kilogram per 60 hari. Okey, so berat. Berat pula. Kilogram adalah kuantiti bagi jisim. Dan hari adalah hari, masa lah kan. Okey, masa. Okey, so unit dia adalah kilogram dan hari. Nampak? Okey, kadar denyutan nadi Karim ialah 75 kali seminit. 75 kali per 1 minit. Nampak? Okey. Daya yang bertindak ke atas luas permukaan 1 Newton meter persegi ialah 2 Newton. Okey. So sekarang yang ini kita panggil kadar. Okey, nisbah yang ada kuantiti berbeza unit, dua kuantiti berbeza unit, kita panggil kadar. Okey. Sekarang kita pergi ke contoh 5. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. So A. Okey, untuk A, Fatin membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM RM10. So kadar dia RM RM10 per 2 kilogram. Kita nak tahu berapa ringgit per kilogram. Nampak? Okey. Ke B. Okey. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Jadi kadar sama dengan 12 km per 1 liter. Nampak? Okey.
Okey, so ada dua kuantiti yang terlibat. Satu, yang ni adalah jarak. Yang ini adalah isi padu. Nampak? Okey, faham? Boleh ya? Okey, kita tengok contoh 6. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, macam mana nak tukar unit dalam kadar? Okey, jadi A. Dia bagi tahu laju dia sama dengan 5 meter per saat. 5 meter per saat kita boleh tukar jadi 5 meter per adalah bahagi. Saat 1 saat. Maksudnya yang ni ayat ini bermaksud 5 meter setiap 1 saat. Nampak? 5 meter per saat. 5 meter per saat. Nampak? Okey. So nak tukar kepada kilometer per jam. Kita nak tukar ni jadi kilometer per jam. Okey, macam mana nak tukar? So, 5 meter per saat ni adalah 5 meter bahagi 1 saat. Nampak? Okey. So, 5 meter ni nak tukar kepada kilometer, kita buat apa? 1 meter bersamaan 1 meter pula. 1 kilometer bersamaan 1000 meter. So, 5 meter nak tukar jadi kilometer. Macam mana? 5 per 1000. Nampak? Kilometer. Bahagi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Nampak? 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So, kalau 1 jam bersamaan berapa saat? 60 kali 60 adalah 3600 saat. Nampak? Okey, so bahagi untuk 1 saat ni. Kalau 1 saat 1 per 3600 jam. Nampak? Okey, kemudian 5 per 1000 bahagi ni kita jadikan darab, terbalikkan sebelah sini. Nampak? So, kita akan dapat 5 kali 36 bahagi 10. 18 kilometer per jam. Nampak? Boleh? Bahagi tu dia jadi jam kat bawah. Per jam. Okey? Okey, kita pergi tengok B. Okey, untuk B, ketumpatan sejenis logam ialah 2700. Okey, ketumpatan dia. Ketumpatan dia adalah 2700 kilogram per, nampak? Ni per meter persegi, maksudnya 1. Okey. So, kita buat kat sini. Kita nak tukar kepada gram per cm padu. So, kilogram nak tukar kepada gram. Bermaksud 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So, boleh? Okey. 1 kilogram 1000 gram. Okey. Kalau 2700 kilogram, bermaksud 2700 kilogram kita darab dengan 1000 gram per, okey,
1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So, kalau meter persegi bermaksud 100 darab 100 darab 100, baru kita dapat sentimeter persegi pula. Sentimeter padu. Kuasa 3 tu padu, sorry. Okey. So, kat sini 1 meter padu sama dengan 100 darab 100 darab 100. Kat atas unit dia dah tukar gram, kat bawah sentimeter padu. So, dapat 2.7 gram per cm padu ataupun 2.7 gram per cm padu. Okey, faham? Okey, next. Kita pergi ke latih diri 4.2. Nyatakan kadar dan 2 kuantiti yang terlibat dalam setiap situasi berikut. So, 1A. Tambang kereta api untuk 2 orang penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah 154 RM. Okey, jadi kadar dia adalah kadar dia adalah untuk seorang penumpang 154 per 2 orang penumpang. Nampak? Okey, B. 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki air setiap kali dipump. So, kadar dia 20 liter per 1 kali pump air. Nampak? Okey. So, dia punya, dia suruh nyatakan kuantiti dia kan. So, kat tepi ni awak boleh nyatakan kuantiti adalah jumlah wang dalam kurungan unit dia RM. Dan satu lagi bilangan penumpang dalam kurungan orang unit dia. Okey. Kat sini kuantiti dia liter tu adalah isi padu, unit dia adalah liter. Dia punya satu lagi bilangan kali pump. Okey, itu tak ada unit. Okey, next. C. Yuran tuition Haruiri ialah 240 untuk 4 mata pelajaran. So, kadar dia 200 RM 240 per 4 mata pelajaran. So, kuantitinya adalah jumlah wang dalam RM. Satu lagi adalah bilangan mata pelajaran. Tulislah semua. Okey, kita pergi ke D. Okey, untuk D, baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah RM500. So, kadar dia RM500 per 10 hektar. Kuantiti dia, kadar ni dia macam kita nak cari 1 hektar berapa ringgit. Macam itu. Okey, kuantiti dia adalah jumlah wang, unit dia adalah RM, dengan hektar tu apa? Luas tanah dalam kurungan hektar. Okey. E.
Gandar sebuah enjin berputar 600 putaran dalam 3 saat. So, kalau nak cari dalam 1 saat, kadar sama dengan 600 putaran per 3 saat. So, dia punya kuantiti adalah bilangan putaran. Okey, dengan saat itu adalah masa dalam kurungan saat. Okey, faham? Okey, next kita pergi ke nombor 2. Jawadah di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak lebih laju. Okey, so untuk nombor 2. Okey, awak tengok objek A 25 meter per saat dia tulis. Objek B 8 kilometer per jam. Okey, so tukar mana satu yang senang. Okey. So kita tukarlah kilometer per jam ni kepada per saat. So kita tukar salah satu je, jangan tukar dua-dua. Okey, kita ambil yang ini. 8 kilometer per jam. Tukar kepada meter per saat. So, 8 kilometer tukar kepada meter darab dengan 1 meter, 1 kilometer 1000 meter. So, darab dengan 1000 meter. Per 1 jam kita darab dengan 3600 saat. Nampak? So guna kalkulator lah. 8 darab. So kita akan dapat 20/9 meter per saat. Okey, 20/9 tu adalah 2.22 meter per saat. So, mana lagi laju? Yang ini adalah objek B. Objek A adalah 20 meter per saat. 25 meter. Jadi, jawapan dia objek A lebih laju. Okey, boleh. Okey, nombor 3. Jisim per unit luas. So, jisim. Tulislah jisim per unit luas. Sejenis logam ialah 3 kilogram per 1 meter persegi. Nyatakan kadar itu dalam gram. Dia suruh tukar dalam gram per 100 cm persegi. So, 3 kilogram tukar kepada gram adalah 3000. Sebab 1 kilogram bersamaan dengan 3000. 3000 pula. 1 kilogram bersamaan dengan berapa? 1000 gram. Okey. Per 1 meter persegi, 1 meter sama dengan 100 cm. So, kalau 1 meter persegi bersamaan dengan 100 darab 100. Nampak? Cm persegi. So, 100 darab 100. Kat sini gram, kat sini cm persegi. Okey. So, awak buat dapat apa? Buang. Oh, tapi dia nak per 100 kan? 100. Jadi kat sini tak payah buang. Okey. So, dah dapat 30 gram per 100 cm persegi. Nampak? Okey, boleh tulis dalam bentuk ayat 30 gram per 100 cm persegi. Kalau ni ayat dia. Okey, next.
Nombor 4. Sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar 350 kilogram per hektar. Per 1 hektar lah. Nyatakan kadar penggunaan baja itu dalam gram per M kuasa 2. Yang ni dia dah bagi. 1 hektar bersamaan 10,000 meter persegi. So, 350 tukar kepada gram. 350 darab 1000. Nampak? Gram. Per 1 hektar 10,000 meter persegi. Okey, so kita akan dapat potong 35 gram per meter persegi. Okey, boleh. Okey, selesai untuk latih diri 4.2. Kita pergi kepada mahir diri 4.2. Okey, seketul aluminium yang berisi padu 5 cm padu mempunyai jisim 13.5 gram. Cari ketumpatan. Okey, cari ketumpatan. Tak ingat rumus ketumpatan? Tak apa. Dia ada bagi unit. Ketumpatan sama dengan gram per sentimeter padu. Bermaksud gram dekat atas. Berapa gram? 13 cm padu. Kuasa 3 lah. 13.5 gram per sentimeter padu dia berapa? 5. So, 13.5 bagi 5. 2.7 gram per cm padu. Okey, nampak? Okey, next. Nombor 2. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, jelaskan nisbah jisim semasa lahir kepada jisim selepas 60 hari bagi kedua-dua spesies orang hutan. Okey, so untuk spesies Borneo, nisbah dia ini 0.3 kepada selepas 60 hari 6.3. Boleh ke kita punya nisbah macam gini? Tak boleh kan? So, jadikan dia nombor bulat. 3 kepada 63. Boleh permudah tak? Boleh. Boleh. 3 bagi 3, 1. 63 bagi 3, 21. Okey. Untuk spesies Sumatera, dia punya nisbah adalah 0.7 kepada 7.7. Okey, tukar nombor bulat. 7 kepada 77. So, boleh permudah tak? Boleh kan? Boleh bagi 7. 7 bagi 7, 1 kepada 11. Nampak? Okey, B. Nyatakan dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperoleh dalam A2. So, dia punya kuantiti adalah bukan. Nombor 2 Nombor 2 tak selesai lagi. Kadar pertumbuhan kedua-dua spesies orang hutan itu dalam kilogram per 60 hari. Okey. Sini. So, sini nombor 2. Senang buat macam tu. Okey, untuk Borneo, kilogram per 60 hari. Okey, kilogram per 60 hari. Okey, so untuk Borneo berapa kilogram? Dia kata, okey, ni lah kan. Berapa kilogram? Okey. Selepas 60 hari kan, bermaksud masa lahir dia 0.3. Okey.
Masa lahir 0.3. Lepas 60 hari 6.3. So selepas 60 hari jisim sebenar dia adalah 6 kilogram. Nampak? Okey? Okey. Faham? Dia dari lahir dah 0.3. So selepas 60 hari 6.3. So dia punya pertumbuhan dia 6.3 tolak 0.3. Nampak? Yang bawah ni 7.7 tolak 0.7. Kita akan dapat 7 kilogram. Okey, so dia nak pertumbuhan, kadar pertumbuhan. So kena tolak lah. Yang awal, yang terkini tolak yang akhir, yang awal tu. Okey, so dapat 6 kilogram per 60 hari. Nampak? Okey, untuk Sumatera 7 kilogram per 60 hari. Okey. So, kuantiti yang terlibat. Okey, boleh sambung kat sini. Kuantiti apa yang terlibat kat sini? Kilogram adalah, tak payahlah, B. Kita buat kat sini B. Okey, kuantiti apa yang terlibat? Kilogram adalah jisim. Dia punya unit adalah kilogram. Dan hari adalah masa. Okey, selesai. Okey, kita pergi nombor 3. Halim ingin membeli satu susu kotak. Susu kotak itu dijual dengan dalam 3 jenis bungkusan yang berlainan. Tulis kadar bagi setiap susu kotak itu. So, A. Untuk pertama, kadar dia adalah RM2, RM RM2.25 per berapa? 250 ml. Okey, satu lagi. Kadar sama dengan RM4 per berapa mil? 500 mil. Okey, kadar sama dengan RM7.50 per 1 liter adalah 1000 mililiter. Okey. B. Tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 mil. So, kadar RM4 adalah 500 mil. So, kalau dia kata 1 liter adalah 1000 mililiter. Berapa ringgit? So, 500 nak jadi 1000, kita darab dengan, ni kaedah yang paling senang. Darab dengan 2. So, RM4 darab dengan 2. So, dapat apa jawapan dia? 8 RM8. Okey, C. Susu kotak yang manakah ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan? Berikan justifikasi jawapan anda. Okey, kita tengok. Untuk susu kotak, kita bagi nama lah, senang. Susu kotak PQR. So, kat sini kadar PQR. Okey. So, yang ni kita dah tahu. Kita kena cari yang standard 1 liter. So, kita buat susu P. Okey. Susu P. RM2.25 untuk 250 mililiter. Kalau 1000 mililiter, berapa? 250 nak jadikan 1000, kita darab berapa? Yes, darab 4. So, RM2.25 darab 4, kita dapat RM9. Okey. So, tadi kita dah cari yang B ni adalah untuk Q. So, kita bandinglah. Q tadi RM8 untuk 1000 mililiter. Satu lagi R. Susu R RM7.50 untuk 1000 mililiter. So, mana yang paling murah? Yes, susu R. Nampak? So, teranglah susu R kerana RM
RM7.50 untuk setiap 1 liter. Okey. Boleh? Okey, selesai mahir diri 4.2. Senang sangat, kan? Okey. Nanti kita akan sambung untuk kadaran.